Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semoga terbilang kepada ahli-ahli panel serta sidang hadirin yang disayangi sekalian. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak bergaya pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengupas tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berbunyi isu dan pengurusan alam semula jadi, iaitu fenomena pemanasan global. Terlebih dahulu, tahukah anda apakah yang sebenarnya maksud pemanasan global? Apakah punca-puncanya? Apakah kesan-kesannya? Serta apakah faktor pemanasan global? Dan tip untuk menangani masalah pemanasan global yang dapat kita ketahui. Persoalan inilah menjadi kunci utama kepada forum kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah kita mengenali seorang demi seorang ahli panel kita. Kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu seorang yang unggun berseri-seri. Izora Rania. Assalamualaikum saudari Izora Rania, apa kabar? Bunga sekuntum jangan dipetik. Waalaikumsalam, kabar baik. Seterusnya, kita pergi ke ahli panel kita yang kedua yang sungguh periang dan ceria, iaitu saudari Nurkalisha Karina. Apa khabar saudari Nurkalisha Karina? Makan nasi kerana lapar. Ditanya khabar senyum lebar. Jalan-jalan cari buah betik. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan pengurusi kami hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Seterusnya, kita pergi ke ahli panel kita yang ketiga, sungguh ayu dan sopan santun, iaitu saudari Nur Alisha. Apa khabar saudari Nur Alisha? Alhamdulillah, syukur semua dalam keadaan baik. Bagaimana pula dengan pengurusi kita hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik belaka. Selanjutnya, kita teruskan dengan ahli panel kita yang terakhir, yang nampak pemalu tapi amat petah berkata-kata, iaitu Syamila Damia. Apa khabar saudari Syamila Damia? Pergi ke istana, terjumpa buah hati. Buah hati pula tersenyum manis. Alhamdulillah, saya baik-baik saja di sini. Apatah lagi melihat puan pengerusi kita tersenyum manis. Alhamdulillah. Berteduh, ada pohon di tepi sawah berteduh dahulu sebelum hujan. Tiba syukur, Alhamdulillah, keadaan sihat, hanya duit tiada. Usai sesi berkenalan dengan kita punya ahli panel, marilah kita mulakan forum kita pada hari ini. Ingat, tajuk forum kita pada hari ini bertajuk pemanasan global. Baiklah sidang hadirin sekalian, apakah yang dimaksudkan sebagai pemanasan global? Oleh itu, saya mempersilakan saudari Izara Rania untuk menjawab persoalan yang dihujah tadi. Terima kasih saudara pengurusi yang cantik molek pekertinya. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sungguh menarik soalan yang diajukan oleh saudari pengurusi tadi. Maksud pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencermah yang lain. Antara sebab utama pemanasan di bumi berlaku adalah kerana proses kesan rumah hijau. Apa itu proses kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau merupakan proses yang melibatkan pantulan dan penyerapan pancaran matahari di bumi. Pantulan adalah sebahagian pancaran matahari yang akan dipantulkan semula oleh bumi dan atmosfera. Manakala penyerapan pula adalah sebahagian besar haba daripada pancaran matahari yang diserap oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi. Sebahagian haba akan diserap dan disebarkan ke semua arah oleh molekul gas rumah hijau. Sebahagian pancaran matahari juga akan terpancar ke angkasa dengan bebas. Itu sahaja daripada saya tentang maksud pemanasan global serta kesan rumah hijau. Terima kasih kepada Izara Rania kerana telah menjawab persoalan itu tadi. Seterusnya, kita mempersilakan ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nurkalisha Karina yang akan menjawab apakah faktor-faktor pemanasan global ini berlaku. Terima kasih pengerusi. Sekarang saya akan menerangkan kepada kamu semua bahawa pemanasan global ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah deforestasi, iaitu penebangan hutan. Deforestasi mengurangkan jumlah pokok yang menyerap karbon, manakala pembakaran pokok melepaskan karbon ke atmosfera. Selain itu adalah pertanian dan peternakan. Pertanian terutamanya dari haiwan ternakan menghasilkan gas metana, sementara penggunaan baja nitrogen menghasilkan gas nitros oksigen. Sementara itu, perubahan penggunaan tanah juga terlibat. Hal ini demikian kerana urbinasi dan perubahan penggunaan tanah mengurangkan kemampuan ekosistem untuk menyerap karbon. Lain daripada itu, pengangkutan kerana penggunaan kenderaan adalah berbahan bakar fosil dan ia menyumbang kepada
emisi CO2 yang tinggi. Seterusnya, perindustrian kerana proses industri yang menggunakan bahan bakar api fosil seperti pengangkutan dan menghasilkan gas rumah hijau yang signifikan. Akhir sekali, iaitu penggunaan tenaga, ia tergantung kepada sumber tenaga tidak terbaru meningkatkan gas rumah hijau. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Nur Kalisha Karina atas penjelasan yang amat terperinci. Selanjutnya kita mempersilakan saudari Nur Alisha kerana saya yakin jika ada faktor pasti ada punca dan kesan dapat kita ketahui. Oleh itu dipersilakan saudari Nur Alisha. Baik pengerusi, saya akan berkongsi tentang punca dan kesan pemanasan global. Punca utama pemanasan global ialah pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang dihasilkan melalui pembakaran bahan api fosil dalam sektor industri, pengangkutan dan perjanaan tenaga. Selain itu, penebangan hutan yang boleh luasa mengurangkan jumlah pokok yang boleh menyerap karbon dioksida. Seterusnya, meningkatkan jumlah gas ini dalam atmosfera. Aktiviti pertanian dan peternakan juga menyumbang melalui pengeluaran gas metana dan nitros oksida yang mempercepatkan kesan pemanasan. Pemanasan global memberi pelbagai kesan negatif terhadap alam sekitar dan kehidupan manusia. Antaranya ialah suhu global yang semakin meningkat menyebabkan perubahan iklim yang ketara dan cuaca yang lebih ekstrim. Di kawasan kutub, ais mencair pada kadar yang membimbangkan menyebabkan paras laut naik dan mengancam kawasan rendah serta komuniti pesisir. Selain itu, kejadian bencana alam seperti banjir, kemarau dan kebakaran hutan menjadi lebih kerap dan lebih dahsyat, memberi kesan kepada kehidupan manusia dan hidupan luar. Antara tempat yang paling terkesan dengan pemanasan global ialah kawasan Arktik dan Antartika, di mana ais mencair pada kadar yang membimbangkan menyebabkan paras laut global meningkat. Apa yang lebih membimbangkan ialah kita hanya mempunyai sedikit waktu untuk bertindak sebelum terlambat. Setiap langkah yang kita ambil hari ini akan menentukan apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Kita mestilah mencari jalan untuk memulihkan keseimbangan bumi kita demi masa yang lebih cerah. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Alisha atas penjelasan yang amat menarik. Seterusnya kita pergi ke ahli panel kita yang terakhir iaitu saudari Syamila Damia. Kerana jika ada punca dan kesan, pasti ada cara untuk menangani masalah pemanasan global yang boleh dikongsikan kepada kami. Dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan beberapa tips penggunaan pengurangan pemanasan global. Untuk mengurangkan pemanasan global, kita semua boleh memainkan beberapa peranan dan dengan langkah yang lebih mudah. Antaranya, kita boleh mengurangkan penggunaan tenaga di rumah dengan mematikan peralatan elektrik yang tidak digunakan dan menggunakan peralatan yang lebih cekap tenaga. Selain itu, kita boleh mengamalkan tenaga yang boleh diperbarui seperti solar dan angin yang boleh mengurangkan pergantungan bahan api fosil. Penggunaan pengangkutan awam atau berkongsi kereta juga membantu mengurangkan pelepasan karbon. Di samping itu, penanaman pokok juga adalah langkah penting kerana pokok dapat menyerap karbon yang efektifnya. Amalan Reduce, Reuse, Recycle 3R dalam kehidupan harian kita dapat mengurangkan sisa dan mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Marilah kita bersama-sama berusaha ke arah masa depan yang lebih hijau. Bak kata pepatah, berbudi pada tanah, tanah tidak tipu. Terima kasih kepada saudara Syamila Damia atas penjelasan yang amat menarik. Seterusnya, maka berakhirlah sesi bicara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ahli panel kita yang sedia menghadiri forum kita pada hari ini. Serta saya juga ingin berterima kasih kepada Cikgu Ihsan selaku guru geografi tingkatan 2 RUS. Maka dengan itu, tamatlah forum kita pada hari ini. Kalau ada padi berundang, dapat kita menanam padi. Kalau ada umur panjang, dapat kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.